أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insyaAllah pada hari ini saya sebagai wakil daripada kumpulan 1 insyaAllah akan membentangkan tugasan pertama atau tugasan 1 dengan tajuk pembentangan contoh-contoh pembimbing haji dan umrah yang profesional serta beretika semasa bertugas di tanah air dan di tanah suci, insya-Allah di bawah kuliah profesionalisme dan etika bimbingan haji dan umrah dengan kodnya iaitu APH 2222. Baiklah, kumpulan 1 terdiri daripada Ustaz Abdul Naim bin Muhammad Salim. Yang kedua, Ustaz Dr. Ahmad Irfan bin Ikmal Hisham. Yang ketiga, Ustaz Asri bin Abdul Hamid. Yang keempat, Ustaz Azmi Azri Ahmad. Yang kelima, Ustazah Fatmawati binti Talib. Seterusnya, Ustaz Haji Hafizuddin bin Hasan. Dan seterusnya, Ustaz Khairul Asraf Hasan. Dan juga Ustaz Muhammad Nazri bin Muhammad Noor. Diikuti dengan Ustaz Muhammad Sayuti bin Abdul Syukur. Dan akhir sekali daripada saya iaitu Syariza bin Saleh, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada seterusnya iaitu isi kandungan pembentangan ini yang terdiri daripada pendahuluan pada page ataupun muka surat ketiga, diikuti dengan objektif serta carta aliran pengurusan haji, pengendalian khusus di tanah air, pengurusan jemaah di tanah suci dan akhir sekali kesimpulan, insya-Allah. Baik, kita pergi kepada pendahuluan. Peranan pembimbing jemaah haji dan umrah dihaskan dan dilaksanakan oleh pembimbing yang telah disaring, dilatih, dipilih dan dilantik oleh tabung haji Malaysia. Jadi pembimbing haji perlu mempunyai ciri-ciri kepimpinan sebagai seorang Islam yang profesional yang meliputi aspek spiritual, intelektual, kerohanian dan kezahiran dalam kepimpinan serta pelaksanaan tugasan bermula daripada tanah air hinggalah ke tanah suci. Pembimbing haji dan umrah merupakan profesion elit di kalangan pembimbing ibadah yang berkebolehan dari pelbagai bidang, khasnya komunikasi, keilmuan, perancangan, keterampilan, berkeprihatinan dan berakhlak mulia. Di samping perlu mempunyai fizikal dan mental yang cerdas serta berpengalaman menunaikan ibadah haji dan umrah. Pembimbing haji juga perlu memiliki hala tuju yang jelas, personaliti terbaik dengan niat yang ikhlas serta komited dalam menjalankan tugas, mempunyai sikap proaktif untuk memajukan diri serta bekerjasama sebagai satu kumpulan, mempunyai sifat kreativiti dan berinovasi serta progresif dalam pencarian ilmu, insya-Allah. Baik, di sini ada 3 objektif, 3 objektif utama, iaitu yang pertama sekali iaitu untuk menganalisa pengurusan pembimbing haji dan umrah yang profesional dan beretika di tanah air dan juga di tanah suci. Yang kedua, untuk mengenal pasti keperluan, kriteria dan juga latihan untuk pembimbing haji dan umrah untuk menaik taraf kemahiran, ilmu dan profesionalisme. Dan yang ketiga, menganalisa ciri-ciri kepimpinan pembimbing haji dan umrah yang terbaik dalam pengurusan haji dan juga umrah. Baik, berikut adalah carta aliran pengurusan haji yang bermula daripada perancangan kursus dan juga perancangan pelaksanaan haji, diikuti dengan pelaksanaan kursus haji secara bersiri yang telah ditetapkan tarikh, tempat dan sebagainya. Kemudian diikuti dengan persediaan haji di tanah air sebelum berlepas. Ini penting untuk
menjadikan jemaah ataupun kita nak mempersiapkan jemaah sebelum berlepas ke tanah suci. Kemudian diikuti dengan pelaksanaan ibadah haji dan umrah di tanah suci, termasuklah dengan ibadahnya, dengan pengurusan hotel, pengurusan transport dan sebagainya. Dan akhir sekali ialah pasca haji ataupun setelah tamatnya musim haji dengan kaji selidik dan juga apa yang dikatakan sebagai postmortem untuk musim haji tersebut, insya-Allah. Baik, pengendalian kursus haji dan umrah di tanah air. Yang pertama sekali, perlu mengenal pasti niat dan tujuan kursus itu dilaksanakan agar mencapai matlamat penyediaan kursus. Perlu memastikan penyampaian kursus boleh diterima dan sampai ke hati setiap jemaah agar pergerakan dan pelaksanaan ibadah haji tanah suci mencapai matlamatnya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana di dalam hadis pertama di dalam hadis 40, iaitu innamal a'malu binniyat, sungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Jadi niat utama kita adalah untuk mencapai matlamat penyediaan khusus dan akhirnya membawa pulang haji yang mabrur untuk kesemua jemaah, insya-Allah. Baik, pengendalian khusus haji dan umrah ada seperti berikut. Yang pertama, memberi pengisian ceramah mengikut tajuk yang ditetapkan untuk disampaikan kepada jemaah dengan berkesan. Mematuhi jadual ceramah yang ditetapkan. Pengisian ceramah perlulah padat, ringkas, mudah dipelajari serta difahami dan boleh diterima oleh jemaah dengan mudah, insya-Allah. Kemudian kandungan kursus perlu mengikut maklumat daripada tamu haji dan rujukan dengan resolusi terkini daripada muzakarah dari semasa ke semasa. Dan yang akhir sekali, memastikan kebajikan jemaah terjaga sepanjang kursus itu berlangsung. Sebagai usaha ke arah profesionalisme dan membentuk etika pemimpin terbaik haji dan umrah, sifat dan kepribadian sebagai seorang pemimpin berkarisma dan pembimbing itu perlu ada di dalam setiap jiwa mereka, dan tugasan merupakan satu amanah dan tanggungjawab terutama bagi seorang pembimbing haji dan umrah, sama ada tugasan itu adalah secara sepenuh masa ataupun separuh masa. Dan komitmen diperlukan dan sentiasa bersiap sedia untuk menjalankan tugas yang diperlukan, insya-Allah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu juga akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin. Riwayat Bukhari. Baik, antara ciri-ciri pembimbing haji dan umrah, dari segi akidah, memantapan akidah berdasarkan dalil Al-Quran serta mentauhidkan Allah. Sesungguhnya tiada Tuhan disembah melainkan Allah, la ilaha illallah. Perlu menjaga rukun iman dan juga rukun Islam. Pegangan akidah yang sahih adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan akidah ahli sunnah wal jamaah iaitu i'tikad mengikut i'tikad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi role model ataupun ikon dan menunjukkan teladan yang baik kepada jemaah. Berkemahiran dalam memberi khidmat nasihat yang berkesan, bersifat prihatin dan penyayang terhadap sesama insan. Sentiasa bersikap terbuka, menjadi pendengar terbaik, mudah memberikan kerjasama dan akhir sekali perlu proaktif, inovatif dalam segala tindakan, menyampaikan informasi yang tepat dan menyelesaikan masalah berkaitan jemaah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Hurairah. Baik, untuk pengurusan dan pengendalian jemaah haji dan umrah di tanah suci, peranan seorang pembimbing haji dan umrah di tanah suci antaranya adalah tugas dan fungsi pembimbing ibadah haji dan umrah adalah menjadi tempat rujukan para jemaah dalam segala hal berkaitan dengan hal ehwal di tanah suci. Ia meliputi permasalahan teknikal seperti dokumen pengurusan perjalanan pergi dan balik, kesihatan, hukum hakam, manasik haji, ibadah, penginapan serta kebajikan para jemaah. Oleh demikian, peranan pembimbing haji di tanah suci secara amnya meliputi keseluruhan aktiviti ketika di tanah suci,
untuk melancarkan program yang telah dirancang agar dapat merealisasikan impian setiap jemaah untuk membawa pulang haji yang mabrur insya-Allah. Baik, antara ciri-ciri sebagai seorang pembimbing yang cemerlang perlu mempersiapkan diri dari segi ilmu, sasiah diri, kesediaan fizikal, mental dan spiritual yang mantap. Sentiasa berusaha bersungguh-sungguh serta ikhlas dalam menjalankan tugas, mempunyai tahap kesihatan yang baik, stamina yang tinggi sebelum, semasa dan selepas bertugas, sentiasa positif dan bersangka baik sama rakan setugas dan para jemaah. Menjadi pendengar yang baik, bijak menilai sebelum membuat keputusan. Harus komitmen dalam segala urusan dan mempunyai sifat kepunyaan ataupun accountability. Sentiasa memberi peringatan dan tazkirah serta tidak bersikap mementingkan diri sendiri. Sentiasa mematuhi arahan ketua dan juga amanah dengan masa. Serta menjalankan tugas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Pengisian ilmu pengetahuan yang mantap untuk menjadi insan yang benar-benar memahami dan menghayati hakikat iman, Islam dan juga ihsan. Pembimbing haji dan umrah disarankan menghadiri ataupun mengikuti kursus-kursus bagi pemantapan ilmu seperti kursus tafakuh, muzakarah haji, kursus pekta, kursus kaunseling, perubatan Islam, seminar berkaitan haji dan umrah, bengkel ilmu penghayatan Islam, pemantapan sirah nabawiyah dan juga kursus motivasi. Berikut adalah kesimpulan pembintangan pada hari ini insya-Allah. Yang pertama, mempersiapkan diri dari segi ilmu, sasiah diri dan fizikal, kesediaan fizikal, mental dan spiritual yang mantap. Sentiasa berusaha bersungguh serta ikhlas dalam menjalankan tugas, berketerampilan, mempunyai tahap kesihatan yang tinggi dan stamina yang mantap sebelum, semasa dan selepas bertugas. Sentiasa positif dan bersangka baik sesama rakan setugas, prihatin dan penyayang kepada jemaah. Pendengar yang baik serta bijak membuat keputusan, cekap, berkemampuan, berkemahiran serta komited dalam segala urusan. Menjadi ikon, profesional, berakhlak mulia serta tidak bersikap mementingkan diri sendiri, sentiasa mematuhi SOP, arahan ketua, amanah dengan masa dan akhir sekali menjalankan tugas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Baiklah, itu sahaja pembintangan pada hari ini. InsyaAllah saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada salah dan silap. InsyaAllah aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.